Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022. Program Kenali Negara Kita Ni dihidupkan semula ke arah mempromosikan pertumbuhan serta menyokong sektor pelancongan domestik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, petang tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMM FC dengan Kota Ranger FC bagi saingan peringkat separuh akhir kedua. Perlawanan berlangsung di Padang dan Belapan Kompleks Sukan Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Berangkat sama Paduka Adinda dan Anakda Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah. DPMM FC mendahului perlawanan pada minit ke-13 menerusi tandukan Shahrazin Said berpunca daripada sepakan sudut Muhammad Hendra Azam Muhammad Idris. Pada minit ke-24, Abdul Azizi Ali Rahman mengenakan pendahuluan DPMM FC dengan tidak mensia-siakan bola terlepas daripada penjaga gawang lawan. Keputusan DPM FC 2 dan Kota Rangers FC 0 kekal sehingga whistle penamat. Dengan keputusan tersebut, DPMM FC mara ke perlawanan akhir dengan agregat 3-0 dan bakal berdepan Kasuka FC. Perlawanan akhir dijadual berlangsung 4 Disember depan. Bagi menyemarakkan lagi musim Piala Dunia yang sedang berlangsung di Qatar, Brazilian Football Academy BFA Senior Berhad menganjurkan kejohanan BFA World Cup 2022. Kejohanan berlangsung pagi tadi di Peak Club Berakas. Antara yang menyertai kejohanan, Anakda Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Anakda Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad Amir. Bagi kategori bawah 8 tahun, tempat pertama dimenangi pasukan Korea Selatan dan pasukan Brazil pula di tempat kedua, manakala tempat ketiga pasukan Switzerland. Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Amat Mulia Pengiran Anak Muhammad Amir menyertai pasukan Switzerland. 6 kategori dipertandingkan secara round robin, iaitu kategori bawah 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun, 14 tahun dan 16 tahun. ...111 pelajar skim tilawah Al-Quran Remaja Star diraikan pada majlis doa kesyukuran sempena sambutan Jubli Perak skim tilawah berkenaan pagi tadi. Dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam melalui bahagian pelajaran lanjutan, majlis diselajurkan dengan khatam Al-Quran dan penyampaian sijil pelajar tahun 2. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pin Urdana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Haliwal Ugama. Berlangsung di Sekolah Ugama Pengiran Anak Puteri Masna, majlis merupakan sebagai tanda kesyukuran dan memperingati serta mengimbau kembali penubuhan skim tilawah Al-Quran Remaja sejak tahun 1997. Juga diadakan penyampaian cenderahati dan sijil tamat tahun 2.
Umat Islam hendaklah bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan dan reda serta percaya bahawa setiap kejadian pasti ada hikmah dan pengajaran di dalamnya. Perkara tersebut antara intipati Tazkirah Malam Munajat, anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama semalam yang diadakan secara dalam talian. Antara yang menyertai Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Tazkirah disampaikan oleh Awang Haji Muskrisman Safari bin Haji Mustafa, Ataci Pelajaran dan Kebudayaan, Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. Malam munajat minggu ini disertai Jawatankuasa Takmir Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kampung Kiudang, para pegawai dan kaki tangan, pelajar-pelajar IBTE, kumpulan belia mu'allaf Asy-Syahadah dan Kedutaan Besar Negara Brunei Darussalam di Republik Arab Mesir. Pada kali ini, Festival Kiudang 2022 adalah salah satu strategi dalam usaha membantu Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan dalam mempelbagaikan ekonomi dengan mempromosikan pertubuhan serta menyokong sektor pelancongan domestik di negara Brunei Darussalam. Menurut Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, salah satunya ialah inisiatif yang dikendalikan oleh Majlis Perundingan Kampung Kiudang melalui acara Festival Kiudang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin menjelaskan perkara tersebut semasa ditemui pada perasmian Festival Kiudang pagi tadi. Pelancongan masa ini kalau dilihat ada dua tu. Satu ialah international pelancong datang ke Brunei dan juga domestic pelancong. We are trying to also encourage bukan saja international visitors coming to Brunei, malah menggalakkan penduduk tempatan untuk melancong dalam negeri. Jadi ini antara inisiatif yang kita ni pihak kementerian ialah merevive lagi kenali negara kita ni. Jadi alhamdulillah saya harap pihak macam mukim-mukim lain, kampung-kampung lain akan dapat mengikuti jejak langkah yang telah diusahakan oleh pihak Kampung Kiudang dalam mengusahakan dalam mempromot domestic tourism dan juga international tourism ke negara ini. Festival Kiudang berslogankan Siok Indah Beranti dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Kiudang dan Pak Nunok dengan kerjasama pihak-pihak berkepentingan melalui pendekatan senegara. Dikendalikan melalui 3 konsep iaitu Eco Pelancongan, Riadah Keluarga dan Tamu Bazar, festival bertujuan untuk mempromosikan produk-produk Eco Pelancongan yang terdapat di Kampung Kiudang sebagai destinasi pelancongan domestik yang menarik untuk dikunjungi. Festival antaranya diisikan dengan aktiviti riadah berbasikal sejauh 45 km menuju ke Tasik Merimbun, senam robik keluarga bahagia dan riadah berjalan kaki sejauh 2 km. Juga diadakan acara Kampungku Parade sebagai penerima anugerah pelancongan berasaskan komuniti standard ASEAN. Majlis Perundingan Kampung Kiudang sentiasa melihat ke hadapan, terutama meneroka peluang-peluang yang ada dengan melibatkan penyertaan masyarakat kampung khususnya dalam industri pelancongan. Festival ini adalah merupakan salah satu daripada kaedah untuk kita ni meregroup lagi khususnya penduduk kampung untuk memperkukuhkan lagi produk-produk ekopelancongan yang sedia ada. Jadi orang ramai dengan sendirinya dapat mengetahuilah apakah jenis-jenis produk-produk pelancongan yang disediakan oleh Majlis Perundingan Kampung. Kampung Belimbing bakal menjadi pusat aktiviti-aktiviti komuniti melibatkan penyelidikan dan pembelajaran. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Menyedari keperluan bagi kerjasama pintar antara komuniti kampus dan setempat serta selaras dengan Wawasan Brunei 2035, Universiti Pengurusan dan Sains MSU menerusi alumni MSU Brunei Chapter menjalinkan kerjasama dengan Majlis Perundingan Kampung Belimbing Mukim Kota Batu, khususnya Taman Riadah Tasik Serubing. Sehubungan itu, pagi tadi diadakan Majlis Penandatanganan Memorandum Persefahaman MOU merangkumi aspek jalinan komuniti, pembangunan modal insan,
penyelidikan serta pendidikan dan pembelajaran. Majlis berlangsung di Taman Riadah Tasik Serubing. Terdahulu diadakan Thumbprint Sustainable Development Goals diikuti dengan aktiviti brisk walk di sekeliling taman berkenaan dan penanaman pokok. Antara yang menyertai Tuan Yang Terutama Datuk Raja Reza Raja Zaib Shah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara Brunei Darussalam. Acara diteruskan dengan penandatanganan MOU yang disaksikan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke negara ini. Sebagai kampung angkat MSU, Kampung Belimbing bakal menjadi pusat kepada aktiviti-aktiviti komuniti melibatkan alumni MSU Brunei Chapter, komuniti setempat serta pelajar. Seorang pelajar untuk memberikan kesedaran jangka panjang, melihat bahawa isu-isu pembangunan mampan ataupun sustainable development goal menjadi perkara yang penting untuk kita menjadikan budaya hidup kita. Dalam usaha mendekatkan dan mengukuhkan lagi silaturahim bersama penduduk kampung, Jabatan Daerah Temburong melalui bahagian institusi Mukim dan Kampung pagi tadi mengadakan program Ke Kampung Kitani. Acara berlangsung di Balai Raya Kampung Selapon, Mukim Batu Apoi, Daerah Temburong. Perasmian program disempurnakan oleh Awang Abdul Walid bin Haji Matasan, Setiausaha Tetap Perbandaran dan Daerah, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Program diisikan dengan acara walkathon menuju ke Taman Air Tenab yang diselajurkan dengan perasmian papan tanda. Juga diadakan penanaman pohon bagi program Green Protocol. Turut hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, Pegawai Daerah Temburong. Sebagai salah satu platform bagi agensi-agensi kerajaan swasta dan NGO untuk berhubung dan menyampaikan maklumat terus kepada penduduk-penduduk kampung, terutama sekali bagi kampung-kampung yang jauh daripada Pekan Bangar. Muzik video leka karya Matters of Choice menjorai pertandingan akhir Brunei Music Video anjuran Radio Television Brunei RTB. Brunei Music Video merupakan pertandingan penerbitan muzik video yang pertama diadakan di negara ini. Ia berlangsung semalam di Jerudong Park Amphitheatre. Hadir Pengiran Haji Muhammad Hasnan bin Pengiran Haji Ali Hassan, Setiausaha Tetap Kebudayaan Kementerian Kebudayaan dan Sukan. Bersiaran langsung melalui RTB Go dan RTB Aneka, 8 finalis muzik video berentap dalam pertandingan yang dihasrat menampilkan bakat, idea dan kreativiti para penggiat seni khususnya dalam penerbitan muzik video sama ada secara individu ataupun berkumpulan. Juara muzik video leka karya Matters of Choice menerima RM5,000, naib juara Azwaj Media dengan muzik video Pesan menerima RM4,000 dan Filterworks Production dengan muzik video Dangan pula di tempat ketiga memenangi hadiah RM3,000. Manakala finalis lain menerima hadiah segoh hati RM1,000 serta trofi dan sijil. pemenang tempat kedua menerima wang tunai. I think Brunei Music Video ni memberi semangat lagi kepada kami untuk terus membuat music video ataupun video secara general. InsyaAllah, we hope to sebarkan lagi kebaikan itulah dan membuat kebaikan, because that's our mission lah. Yes. RM4,000. Perkhemahan Remaja Aktif Admirable, Charismatic and Excellent ACE yang diadakan selama 4 hari berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil kepada para peserta. Sijil-sijil disampaikan oleh Dr. Ang Swee Hoi, Timbalan Setiausaha Tetap Profesional Kementerian Kesihatan. Perkhemahan disertai oleh 35 pelajar dari 5 buah sekolah menengah yang terpilih menyasarkan remaja berumur 12 hingga 15 tahun. Dengan adanya perkhemahan tersebut, ia dihasrat dapat membantu mengurangkan kes-kes gejala sosial. Selain itu juga, para peserta dapat menjalankan tanggungjawab mereka untuk mendidik dan berkongsi maklumat sesama rakan sebaya.
Pertandingan musabakah muratal Al-Quran Anjuran Jawatan Kuasa Takmir Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong bersempena 56 tahun pembukaan masjid berkenaan berakhir semalam dengan majlis penyampaian hadiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Awang Muhammad Sofian bin Haji Basri, pemangku pegawai daerah Tutong. Johan kategori A bagi kanak-kanak lelaki dan perempuan, Awang Muhammad Hakimi Shazwi bin Haji Suhardi. Kategori B bagi belia dan belia wanis dimenangi oleh Awang Muhammad Nazirul Azizan bin Bahrin. Dan Johan kategori C dan D bagi dewasa lelaki dan perempuan, Awang Hamdani bin Haji Ibrahim dan Dayang Rosnani binti Bustang. Majlis Kesejahteraan Masyarakat MKM petang tadi mengadakan mesyuarat agung tahunan AGM kali ke-5 bagi memilih ahli jawatan kuasa eksekutif Exco dan ahli jawatan kuasa tertinggi bagi sesi 2022-2025. Mesyuarat diadakan di Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mesyuarat antara lain bertujuan bagi meneliti dan mengesahkan minit laporan AGM ke-4, laporan bendahari dan laporan setiausaha agung. Juga dibincangkan beberapa projek-projek di bawah MKM bagi membantu masyarakat yang memerlukan. MKM kini mempunyai hampir 100 ahli yang berdaftar termasuk ahli-ahli Youth Wing MKM. Di Exco tahun lalu, 28 orang ahli telah dilantik. Ini adalah mesyuarat AGM atau mesyuarat agung tahunan. Mesyuarat utama adalah untuk undian jawatan kuasa baru iaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Kami mengharapkan lebih banyak ahli belia menjadi jawatan kuasa supaya ada satu peralihan kepimpinan. Status harian normal baharu COVID-19, 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Kementerian Kesihatan memaklumkan 641 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.7%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.1%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.8%. Kucing merupakan haiwan peliharaan yang paling popular di negara ini. Membelai kucing boleh menggembirakan hati, memberi ketenangan dan juga mengurangkan tekanan. Salah satu tempat kegemaran orang ramai untuk berkunjung dan berinteraksi bersama kucing ialah Uncle Cat Cafe yang terletak di rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba. Laporannya bersama Muhammad Saifullah Haji Muhammad. Dibukakan pada tahun 2017, Uncle Cat Cafe merupakan bisnes kecil-kecilan keluarga. Menurut pemiliknya, Awang Haji Mardini bin Abdul Rahman, kafe tersebut menyediakan tempat permainan khas kucing dan membolehkan orang ramai melihat lebih dekat serta membelai pelbagai jenis baka kucing. Basically kerana kafe ini baru masih, dia pulang ada cabarannya macam yang kami selalu hadapi ialah ni memastikan kebersihan ini. Cabarannya itulah kebersihan dan dorang punya kesihatan dorang mesti. Pencinta kucing yang berminat untuk mengunjungi Uncle Cat Cafe boleh menempah slot terlebih dahulu kerana ruang tempat yang terhad. Tempahan boleh dibuat melalui Instagram @UncleCatCafe. Muhammad Saifullah Haji Muhammad melaporkan untuk Berita RTV. 550 pelatih merangkumi 401 pelatih lelaki dan 149 pelatih perempuan terpilih untuk menyertai program khidmat bakti negara PKBN pengambilan ke-11. Sesi melapor diri bagi para pelatih berkenaan diadakan hari ini kem latihan PKBN Batu Apoi daerah Temburong.
Sesi penghantaran para peserta diarahkan secara pandu lalu oleh ibu bapa masing-masing. Para pelatih dibahagikan kepada 12 pelantun dengan pembahagian secara rata mengikut kategori. Para pelatih akan menjalani pelbagai pemeriksaan termasuk dari aspek kesihatan dan perubatan khusus bagi mengurangkan risiko penularan COVID-19 serta kecederaan sepanjang latihan. Sesi melapor diri ini juga menandakan bermulanya latihan PKBN pengambilan ke-11 bagi tempoh 103 hari. Karnival Kenali Negara Kitani KNK merupakan antara inisiatif yang dikayahkan bagi menggalakkan orang ramai melancong dan membeli belah di negara ini, terutamanya ketika cuti panjang hujung tahun. Setelah berlangsung selama 3 hari di Pusat Insani Ceria Karnival berkenaan berakhir hari ini. Dianjurkan oleh Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan melalui Jabatan Kemajuan Pelancongan serta dengan kerjasama Darussalam Enterprise, DARE, Karnival mempromosikan kepada orang ramai mengenai produk dan pakej pelancongan domestik daripada agensi-agensi pelancongan, perhotelan dan juga mempromosi produk tempatan. Ia juga merupakan usaha berterusan Jabatan Kemajuan Pelancongan untuk mempromosikan kempen KNK yang dilancarkan pada tahun 2006. Yang perlu kami terokai lagi macam hidden gems ni orang. Especially yang kami belum pernah datang macam Temburong. And then Belait ni pun banyak juga yang belum kami lawat-lawat lah. Pameran-pameran makanan Melayu asli Brunei ada, memperkenalkan tempat melawat Brunei ni pun ada. Pasalnya Ketani di Brunei ni jarang kan melawat negeri sendiri. Pesta Kerjaya 2022 yang diadakan selama 5 hari di Dewan 1 dan 2 Pusat Persidangan Antarabangsa Bridex Jurudong berakhir hari ini. Sepanjang berlangsungnya acara tersebut, lebih 10,000 orang dicatatkan mengunjunginya. Dianjurkan oleh Sekretariat Manpower Planning and Employment Council MPEC, penganjurannya bertujuan memberikan landasan kepada pencari kerja tempatan untuk berinteraksi bersama agensi-agensi yang terlibat bagi mencari pekerjaan. Di samping itu, ia diharap dapat membimbing tenaga kerja tempatan dalam menghadapi perjalanan kerjaya masing-masing. Untuk memperkenalkan apa Jabatan Buruh itu, memperkenalkan undang-undang kami, especially Perintah Pekerjaan 2009, untuk para pencari pekerjaan ni mengetahui akan hak-hak bis dorang sebagai. I feel like it really helps a lot, especially the graduates. The CVs that we receive are mostly graduates from the local university here. For me, I feel this place is a good platform actually for people, whether it's a fresh grad or people who's trying to find a new career . Darussalam Services Sendirian Berhad, pengendali utama perkhidmatan haji dan umrah di negara Brunei Darussalam, mengadakan taklimat bagi jemaah yang akan mengerjakan ibadah umrah pada bulan Disember depan. Taklimat pengurusan dan tata cara mengerjakan umrah diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Hampir 600 jemaah menghadiri taklimat yang menjelaskan cara pengurusan dan perjalanan sepanjang mengerjakan ibadah umrah. Juga diadakan tazkirah bertajuk kaedah dan menghayati ibadah umrah. Bakal jemaah umrah juga mempelajari cara-cara memakai kain ihram, praktikal mengerjakan tawaf dan sa'i. Jangan nampak pusat biar atas pusat. Keputusan tawaran tertutup tanda pengenalan kenderaan TPK bagi siri BBC melalui bidaan 1 minggu akan diumumkan esok 28 November 2022. Jabatan Pengangkutan Darat JPD, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dalam siaran akhbarnya memaklumkan keputusan tersebut boleh diperolehi melalui laman sesawang www.jpd.gov.bn dan www.nomborku.gov.bn. Semua penenda yang telah mengikuti tawaran tertutup TPK sama ada berjaya atau sebaliknya akan menerima email mengenai keputusan tawaran tersebut melalui email yang telah didaftarkan. Penenda yang berjaya adalah dikehendaki untuk mematuhi terma dan syarat pendaftaran kenderaan.
Bagi sebarang pertanyaan, hubungi JPD semasa waktu pejabat melalui talian 245-1990 atau 245-1991, WhatsApp 718-1641 atau email info_ltd@jpd.gov.pn. Negara Brunei Darussalam menyertai kejohanan Tenpin Bowling Para Terbuka Thailand 2022 yang berlangsung di Bangkok, Thailand bermula hari ini hingga 3 Disember 2022. Kejohanan dianjurkan oleh Thailand Tenpin Bowling Association TTBA, Asian Bowling Federation ABF dan World Para Bowling Federation WBP. Atlet-atlet negara berlepas ke Thailand petang tadi. Majlis Paralimpik Brunei Darussalam PCBD telah membuat persediaan awal bagi menyertai kejohanan tersebut dengan menghantar kontingen terdiri daripada 3 orang atlet orang kelainan upaya penglihatan, seorang jurulatih dan seorang pengurus pasukan. Atlet-atlet negara akan mengambil bahagian dalam acara persorangan, bergu dan trio yang menjalani latihan intensif sejak 3 bulan lepas. Alhamdulillah, harapan memanglah untuk meraih beberapa pingat yang dapat diperolehi, dan yang penting sekali adalah di antara objektif mengantar Paralimpik ini adalah satu, untuk melihatkan kepada ibu bapa yang mempunyai anak-anak yang istimewa agar melihat peluang-peluang yang diberikan kepada anak-anak mereka untuk menjadi orang yang seperti biasa. Sekolah Sukan hari ini mengadakan hari terbuka yang diadakan di sekolah berkenaan. Pelbagai aktiviti disusun bagi memeriahkan lagi hari terbuka, antaranya aktiviti memanah, bola jaring dan badminton. Hari terbuka Sekolah Sukan yang diadakan selama sehari itu bertujuan bagi menggalakkan warga sekolah untuk menjaga kesihatan serta kecergasan fizikal dan mental.